Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, tazkirah hadis kita hari ini, kita nak lihat satu hadis tentang kelebihan membaca Al-Quran. Daripada hadis Abdullah ibni Amr ibn As radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, At-Tirmizi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Daripada Nabi SAW, daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada sahibil Quran, orang yang membaca Al-Quran atau orang yang melazimi Al-Quran. Sahibul Quran ni apa maksud dia? Sahibul Quran, orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Apa maksud bersahabat dengan Quran? Orang yang baca, orang yang rapat, orang yang belajar tadabbur, orang yang datang kelas tadabbur. Termasuk sahibul Quran ni kita kena faham orang yang berusaha untuk maknanya menyebarkan pembelajaran Al-Quran. Antaranya orang yang mungkin dia tak boleh hadir tapi dia infakkan untuk kelas Quran. Kan, dia ada saham. Semua tu termasuk dalam sahibul Quran. Sebahagian ulama mengatakan siapa sahaja yang cintakan Quran, dia sahibul Quran. Itu minimum lah. Itu minimum. Tapi cinta saja tak berguna kalau kita tak menunjukkan bukti. Sahibul Quran, Nabi kata di sini, akan dikatakan kepada mereka, yuqalu. Maknanya yuqal ni sama mabni li majhul. Maknanya dikatakan kepada mereka ni boleh jadi malaikat akan kata ataupun Allah akan kata. Boleh jadi malaikat ataupun Allah. Sebahagian ulama kata malaikat yang akan kata. Bila mereka ini akan dikatakan sedemikian? Apa yang akan dikatakan kepada mereka? Dan peristiwa ini berlaku pada hari akhirat nanti. Yuqalu li sahibil Quran, iqra. Dikatakan kepada sahibul Quran, bacalah. Dan perkataan ini juga boleh jadi berlaku di dunia. Maknanya malaikat akan kata dekat orang yang baca Quran, orang yang melazimi Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, tadabbur, tafsir. Iqra. Yuqalu li sahibil Quran, iqra. Bacalah. Warqa. Iqra, warqa. Apa maksud warqa? Bacalah dan naiklah. Irqa maknanya daripada raqa'a fid darajah. Maknanya sa'ida wartafa'a. Maknanya bacalah dan naiklah kamu. Naiklah kamu. Sa'ida wartafa'a maknanya naiklah kamu di anak-anak tangga syurga. Maknanya ini adalah satu fadilat. Dikatakan kepada orang yang bersahabat dengan Quran, iqra, bacalah. Warqa, dan naiklah. Naik ke mana? Naiklah ke anak-anak tangga syurga. Warattil, dan tartilkanlah. Tartil maknanya warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Maknanya bacalah dengan maknanya dengan tartil, maknanya dengan menjaga tajwid, dengan menjaga makhraj, dengan menjaga maknanya, dengan menjaga khusyuknya, dengan menjaga tadabburnya, dengan memahaminya. Tartil. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Tartillah, maknanya tartillah kamu, bacalah kamu Quran ini dengan tartil sebagaimana kamu dahulu mentartilkannya di dunia dahulu. Kemudian dikatakan dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, kerana sesungguhnya kedudukanmu, yakni kedudukanmu di syurga nanti adalah bergantung dengan akhir ayat yang kamu bacanya di dunia dahulu. Apa maksud hadis ini? Baik, hadis ini kata para ulama, maknanya siapa yang membaca Al-Quran, dan sebahagian ulama antaranya Al-Khattabi sebutkan bilangan tangga darajat kan, darajat bilangan anak tangga syurga tu sebanyak ayat Al-Quran. Ayat Quran ada berapa? 6,000 lebih. 6,600 lebih. Al-Khattabi kata bilangan tangga, anak tangga, bukan tangga, anak tangga. Sebab malaikat kata iqra warqa. Bacalah dan naiklah. Apa maksud naiklah? Maknanya
naiklah ke anak tangga yang terakhir berdasarkan bacaan kamu di dunia dulu. Ini menunjukkan kepada kita, sebahagian ulama faham, bilangan anak tangga syurga, kan, syurga, anak tangga, bilangan anak tangga tu bukan bilangan tangga, anak tangga adalah sebanyak bilangan ayat Al-Quran. Sebab apa? Sebab mereka faham, sebab dalam hadis tu malaikat kata fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, kerana kedudukan kamu di syurga nanti berdasarkan akhir ayat yang kamu baca dahulu di dunia. Maknanya kalau kita baca pada ayat yang keberapa yang kita baca, itu yang zahirnya. Kalau kita faham daripada apa yang ditafsir atau disyarahkan oleh Al-Khattabi, dia kata maknanya itu salah satu tafsiran lah. Maknanya akhir pengakhiran kita, ketinggian yang kita akan capai berdasarkan sebanyak mana atau ayat mana yang terakhir kita baca. Maknanya mungkin dikira berdasarkan bilangan ayat yang kita baca tu, wallahu taala alam, ataupun sebagian ulama kata lagi maksudnya adalah diangkat kedudukan seseorang yang membaca Al-Quran itu berdasarkan bacaan dan berdasarkan pemahaman dan juga amalan yang dia telah lakukan daripada Al-Quran itu. Maknanya pokok pangkalnya, orang yang membaca Al-Quran maknanya dia akan ditinggikan kedudukannya, darjatnya, maknanya dia akan naik ke syurga itu, maknanya di darjat-darjat, maknanya anak-anak tangga syurga yang banyak itu berdasarkan bacaan Quran dia. Jadi hadis ini memberikan kita satu pengajaran agar kita menjadi sahibul Quran. Kita berusaha untuk bersahabat dengan Al-Quran, membacanya, melaziminya, mempelajarinya, menyebarkannya, dan semua sahaja, apa sahaja yang melibatkan Al-Quran ni kita kena semangat, dan kita kena, maknanya kita kena berusaha untuk mencapai apa yang dijanjikan di dalam hadis tersebut. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.